Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk kali ini. Pada kali ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang tajuk al-istinja wa adabuhu. Berkaitan dengan istinja, iaitu pembersihan najis, bersih najis yang keluar daripada badan kubul atau tubuh kita yang kita namakan sebagai istinja, serta adab-adab yang berkaitan dengan tersebut. Maka Islam ni kalau kita lihat agama yang syumul sampai kepada seremeh-remeh lah perkara yang berkaitan dengan kehidupan, sampai sebesar-besar perkara dalam kehidupan kita ni ada hukum-hukum dan tata cara yang ditetapkan oleh agama kita. Okey. Tanpa membuang masa, kita masuk kepada kitab kita Fiqh Manhaji, yang mana kita buka pada muka surat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kata pengarang rahimahullah, al-istinja'u wa adabuhu. Istinja' dan juga adab-adabnya. Ma'nahu huwa izalatu an-najasati au takhfifuha an makhrajil baul awil ghaid. Iaitu menghilangkan najis atau meringankan najis daripada tempat keluar air kencing ataupun ghaib ataupun najis tahik lah. Jadi sama ada keluar daripada air kecing daripada bahagian depan ataupun tahik pada bahagian dubur. Okey, di sini perhatikan ya, menghilangkan najis. Itu maklumlah kita bersih dan kita hilangkan. Takhfif ni meringankan najis kerana apa? Ini merujuk kepada dalam istinja kita, syarak memberi keringanan untuk kita menggunakan benda-benda kesat seperti batu, kayu dan seumpamanya. Bila kita istinja dengan batu, dia najis tak hilang. Dia tidak la tazul, tidak hilang dia. Jadi proses tu bukan izalah, tapi kita hanya meringankan najis tersebut dengan kita hilangkan ain. Zat najis itu hilang tapi kesan dia masih ada. Kerana itu disebut takhfif di sini, supaya mengumumkan sama ada kita hilangkan dengan basuh betul-betul sehingga hilangnya zat dan juga asar, kesan, ataupun kita hilangkan zat najis tersebut, ain najis, tapi asar kesannya itu masih ada. Okey, lafaz istinja ni ma'khudh minan an-naja'. Daripada kalimah bahasa Arab asalnya an-naja' wa huwa al-khalasu minal adha, iaitu lepas, sunyi, bebas daripada penyakit. Awi an-najwah. Najwah. Wa hiya al-murtafa'u 'anil ard, iaitu tempat yang tinggi daripada tanah. Au an-najwi. Ataupun daripada kalimah an-najwi. Ini semua membincangkan tentang istiqaq. Kalimah asal istinja tu daripada mana asal? Sama ada daripada kalimah an-naja' ataupun an-najwah ataupun an-najw. Wa huwa al-juz'u, dengan maksud juz'u. Ai ma yakhruju minad dubur. Bukan al-huz'u. Maaf ya, bukan juz'u, al-huz'u. An-najwu dengan maksud al-huz'u, iaitu ma yakhruju minad dubur, iaitu najis yang keluar pada dubur lah. Wasumya bidzalika syar'an, dan dinamakan proses ini istinja. Kenapa? Li'annal mustanji yatlubu al-khalas. Kerana orang yang beristinja dia menuntut supaya disucikan daripada adza, kotoran. Wa ya'malu, dan dia berusaha ala izalatihi, untuk menghilangkan najis anhu, daripada dirinya. Wa ghaliban ma yastatiru wara'a murtafa'in, dan ghalibnya orang yang nak buang air ni dia akan berlindung. Yastatir, berlindung, melindungkan dirinya di belakang sesuatu yang tinggi daripada tanah. Jadi orang buang air biasa dia akan duduk tempat yang mana ada benda yang menjadi benteng dia, menjadi penghalang dia. Wara'a murtafa'in min al-ard aw nahwihi liyaquma bidzalik, supaya dia dapat buang najis tanpa diperhatikan ataupun tanpa diketahui oleh orang. Okey. Hukum istinja apa dia? Wajibun. Wa qad dalla ala dhalika qaulu Rasulullah SAW kama sayati khilal al-bahth. Akan datang dalam sebut dalam hadis Nabi SAW. Okay. Ma yustanja bihi. Apakah yang digunakan untuk diistinja dengannya? Perkara apa yustanja bihi, digunakan untuk beristinja dengannya? Yajulu istinja'u bil ma'il mutlaq. Harus untuk istinja dengan air mutlak. Wa huwal aslu fit tathhir, dan itulah asal pada pembersihan. Minan najasati wa kama yajuzu
harus juga kita istinja dengan setiap perkara yang jamid khashinin. Jamid ni makna bukan cecair, bukan makna keras saja. Sebab ada isu orang tanya kata, tisu boleh guna tak? Tisu, kertas tisu boleh guna. Kan dia lembut kan? Jamid dengan maksud selain cecair, perkara yang bukan cecair. Termasuklah tisu, termasuklah kertas khashinin yang kesat. Kesat yang yumkinu an yuzila an-najasata, yang mampu untuk menghilangkan najis. Kal hajari, seperti batu, wal waraqi, dan juga kertas, wa nahwi dhalik, dan seumpamanya. Wal afdalu. Okey, sekarang ni yang paling afdal macam mana? An yastanjiya awalan bil hajari wa nahwih thumma yasta'milu al-ma'a. Thumma yasta'mila, an yastanjiya thumma yasta'mila, atau pada yastanji. Maka yang afdalnya seorang itu diistinja mula-mula dengan batu atau seumpama batu, kertas ke, tisu ke. Kemudian dia menggunakan air. Li'annal hajara yuzilul ainan najasah. Kerana batu itu dia akan hilangkan ain. Ain maksud zat. Zat najis. Wal ma'a, manakala air pula, ba'dahu yuzilu atharaha. Air dia akan hilangkan kesan najis tersebut. Duna ay yukhalitaha, tanpa bercampur. Jadi air najis tak akan bercampurlah dengan air. Sebab apa? Zat najis, air najis itu telah kita buang dengan kertas tadi contohnya, dengan tisu tadi. Maka bila datang air tersebut tidak akan bercampurlah dengan najis, kerana zat dan air najis tersebut kita telah buangkan dengan kita basuh dengan dengan kita gunakan batu ataupun kertas tadi. Wa in iqtasara ala ahadihima fal ma'ul afdalu. Kalau seorang itu nak pilih satu saja, maka air lebih afdalah. Kenapa? Li'annahu yuzilul aina wal athara. Kerana air ini dapat menghilangkan zat najis serta kesannya. Bi khilafi ghairihi. Kalau kita guna bahan lain, batu ke kayu, biasanya hilang zat saja, kesan tu masih ada. Wa in iqtasara ala al-hajari wa nahwihi fayushtaratu ayakunal musta'malu jafan. Hendaklah musta'mal ni bukan air musta'mal lah. Benda yang kita gunakan tu. Benda yang kita gunakan itu jafan. Benda yang digunakan itu kering. Jangan kita ambil tisu yang telah basah. Kalau telah basah, jadi air akan tak hilang lah. Tujuan kita guna benda kesat ni supaya dia dapat kekesatan dia dan juga kering dia tu dapat hilangkan. Dia akan tarikkan najis tersebut. Tapi kalau basah tu akan menyebabkan najis semakin merebak. Asalnya sikit jadi semakin merebak sebab dia basah. Jadi syaratnya mesti jafan. Wa an yusta'mala, dan digunakan qabla an yajifa al-khariju, sebelum keringnya najis yang keluar. Minal qubuli awid duburi, daripada kubul atau dubur. Mana kita nak gunakan benda-benda kesat ini, batu ke kayu ke, mesti sebelum najis tersebut kering. Kalau kering memang tak hilang lah, terpaksa guna air. Wa alla yujawiza al-khariju safhata al-yati au hashafata al-zakari. Dan janganlah al-kharij itu, jangan jadi merebak dan melebih keluar, merebak najis yang keluar itu kena kepada safhata al-yati, papan punggung ataupun hasyafah zakar dia, kepala zakar dia. Makna syarat nak guna najis, nak gunakan batu ataupun benda kering tadi, janganlah najis tersebut dah merebak ke kawasan sekitarnya, papan punggung ke ataupun kepala zakat. Dia biarkan dia keluar dari tempat tu je, barulah boleh kita guna batu atau kayu. Kalau dah merebak keluar pergi kawasan lain, dia dah pergi tepi-tepi tu, maka itu kena guna air lah. Wa ma yuqabiluhuma, dan apa yang bertentang dengannya, min makhrajil baul, yang tentang dengannya daripada makhrajil baul indal untha, daripada tempat keluar air kencing bagi wanita. Kalau wanita pula, kubul dia kan, dah merebak, dah keluar ke tempat yang kawasan muka farash tersebut lah.
kawasan faraj dia itu, sekitarnya itu, maka tak boleh, kena guna air. Mesti keluar pada tempat itu sahaja, tidak boleh merebak. Wa alla yantaqila an mahallil ladzi asabahu athna'a khurujihi. Jangan berpindah daripada tempat yang kena najis tersebut ketika keluar. Jadi jangan najis tersebut berpindah ke tempat lain. Tak, jangan dia berpindah ke tempat lain. Kama yushtaratu alla taqilla al-masahatu an salathati ahjarin. Dan disyaratkan juga janganlah kurang sapuan itu kurang daripada tiga batu. Au ma yanubu manabaha, ataupun sesuatu yang menggantikan tempat batu tadi. Kalau kita tak guna batu, kita guna kertas ke, jangan kurang daripada 3. Jadi adakah disyaratkan 3 batu? Tidak. Maksud di sini masahat itu, sapuan tu. Katakanlah kita guna batu yang 4 segi macam ni kan. Kita sekali kita sapu sini. Kali kedua sini. Kali ketiga sini. Dah cukup dah. Cukup dah. Tak mesti kita guna 3 biji batu. Boleh juga 3 biji batu. Tapi kalau satu batu dan besar, yang mana kita boleh guna setiap bahagian tu, maka itu dah memadai. Jangan kurang daripada 3. Fa'illam jika tidak yunazzaf al-mahal, jika tidak disucikan tempat tersebut. Tidak suci tempat tersebut macam mana? Tempat yang kita sapu itu, tempat yang kita sapu itu tak padan, tak cukup dengan 3 kali sapuan. Macam mana nak buat? Kalau tempat itu tak cukup, maka zida alaiha, maka dia ditambah di atasnya. Fa'illam, dia kata fa'illam yanzuf, nazufa yanzufu, apa jika tidak bersih, tidak bersih tempat. Fa'illam yanzuf al-mahallu, maka jika tidak bersih lagi tempat yang kita buang air tadi, belum cukup dengan 3 sapuan tadi, tak cukup, maka zida, ditambah lagi di atas 3 kali sapuan tersebut. 3 kali sapu dengan benda kesat tadi. Okey. Maka basuhlah, sapulah kali keempat dan seterusnya. Tapi sunat wa yusannu ay yaj'alaha witran, dan disunatkan orang itu menjadikan bilangannya bilangan ganjil. Katakanlah 3 kali kita sapu, tak cukup lagi, kena sapu lagi kali keempat, barulah bersih. Sunat tambah 1 lagi supaya jadi 5. Kalau 5 tak bersih lagi, kali ke-6 sapu baru bersih, sunat tambah 1 lagi supaya jadi 7. Jadi sunatnya kita mengambil bilangan yang ganjil, walaupun kita dah bersih dengan bilangan yang genap. Kali keempat dah bersih dah pun sah dah, cuma sunat ditambah 1 lagi. Mana dia kata? Hendaklah dijadikannya witran, mesti disunatkan bilangan witis, bilangan ganjil. Munfaridatan. Secara witir itu apa maksud? Witir itu makna bilangan ganjil lah. Ka khamsatin, seperti 5, wa sab'atin, wa nahwiha, dan seumpamanya. Ini berdasarkan daripada hadis riwayat Bukhari Muslim an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallam yadkhulul khala'ah. Nabi SAW dia masuk khala', tempat untuk buang air. Jadi khala' pada zaman dulu kawasan yang jauh daripada orang lah. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anzatin wa yastanji bima. Jadi dia kata, aku adalah Rasulullah masuk ke tempat untuk membuang air. Lalu aku ahmilu ana wa gulamun, aku ketika itu aku masih gulam, aku masih budak-budak, aku menanggung idawatan min ma'. Aku bawa bersama idawatan min ma', iaitu satu bekas air kecil. Yang idawah di sini ialah bekas air kecil daripada kulit. Wa anzatin, anzah tu makna kayu. Supaya apa? Supaya
Tengok di sini kata supaya dapat Nabi jadikan sebagai tempat untuk jadikan sutrah untuk semayang lepas tu lah. Maka untuk buang air, Saidina Anas bin Malik bawa kepada Nabi air. Dia bawa dalam bekas daripada kulit. Okey. Seterusnya, hadis yang seterusnya daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin. Nabi SAW pergi ke tempat untuk membuang air. Lalu dia suruh aku bawa datang dengan 3 biji batu. Ini semua hadis yang menunjukkan bahawa ada pensyariatan dan juga cara istinja ini ditunjuk oleh syariat kita, oleh agama kita. Ini dah hadis juga panjang. Jadi hadis banyak, pilihlah mana-mana satu hadis untuk kita fahami dan juga ambil sebagai dalil. Idza dhahaba ahadukum ila al-ghaiti, apabila salah seorang kamu pergi ke tempat buang air, falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar, maka bawalah 3 biji batu, yastatibu bihin. Yastati ni makna dia istinja. Sebab itu setengah kitab dia akan guna istilah istitabah. Istitabah tu maksudnya istinja lah. Fa innaha tujzu anha, kerana 3 biji batu itu memadai daripadanya. Okey. Kemudian saya langkah terus masuk kepada ma la yustanja bih, perkara yang tidak boleh kita istinjakan dengan dia. Apa benda yang tak boleh kita gunakan sebagai alat istinja? La yasihul istinja'u bima kana najisal aini, tak boleh kita istinja dengan sesuatu yang najisal ain, zat dia itu sendiri najis. Au mutanajjisan, ataupun dia itu bersih tapi kena najis. Li'annahu rubbama zada fi athari najasati badala takhfifihi, kerana boleh jadi dia akan menambahkan kesan najis. Menambahkan kesan najis, tidak mengurangkannya. Dah benda najis, kita gunakan contohnya tahi apa? Kita gunakan tahi kambing sebagai alat istinja untuk bersih najis. Jadi kawasan kita keluar najis tu, kita guna tahi kambing, kita guna lagi banyak najis lah. Bukan kita dapat ringankan. Jadi menambah zada fi athari najasati badala takhfifihi. Okey. Jadi ini menceritakan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi sallallahu al-ghaita, Nabi datang ke tempat membuang air, fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Nabi suruh aku bawa datang 3 biji batu. Fa wajadtu hajaraini wal tamastu thalitha falam ajidhu. Lalu Ibnu Mas'ud kata aku jumpa 2 biji batu je. Aku cari yang ketiga, aku tak dapati. Fa akhadtu rawthatan. Lalu aku bawa tahi kering. Rawthah ni tahi binatang yang kering. Fa ataituhu biha. Lalu aku bawa datang dengannya. Fa akhadhal hajarain wa alqa rawthah. Lalu Nabi ambil 2 biji batu je. Tahi tadi Nabi tak guna. Menunjukkan bahawa nak menggunakan alat untuk bersuci ni mesti bukan daripada najis. Okey. Terus apa lagi yang tidak dibenarkan guna? Seterusnya dia kata wa yahrumu al-istinja'u bima kana mat'uman li adamiyyin. Haram kita istinja dengan benda yang menjadi makanan bagi manusia, seperti al-khubzi, seperti roti wa ghairihi dan selainnya. Au jinni, atau makanan jin, kal azmi, seperti seperti tulang. Tulang ni jadi makanan jin. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW bahawa atani da'il jin, telah datang kepadaku pendakwah di kalangan jin. Fadhhabtu ma'ahu, lalu aku pergi bersamanya. Faqara'tu alaihin al-Quran, lalu aku ajar kepada mereka Al-Quran. Qala wa sa'aluhu az-zada, lalu sa'aluhu az-zada, dia minta supaya diberikan kepada mereka ini bekalan. Nak lagi penambahan. Qala Nabi SAW, kata Nabi, lakum. Jadi nak minta supaya Rasulullah minta kepada Allah diberi lagi makanan. Apa yang jin boleh makan? Lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi. Bagi kamu ialah setiap tulang yang disebut nama Allah. Jadi makanan kita, makanan orang Islam yang kita baca bismillah, kita makan, tulang tu kita tinggalkan. Tulang itu menjadi makanan jin. Yaqa'u fi ahadikum aw fara. Jadi bagi pihak jin seumpama daging. Okey. Akan jadi daging. Jadi kalau makanan tu contoh,
Kita makan-makan ayam tinggal tulang je. Tulang ni bagi pihak jin dia akan jadi macam makan daging balik. Jadi daging balik. Jadi daripada inilah yang dimakan oleh pihak bangsa jin. Pihak bangsa jin. Itu kalau kita baca bismillah. Makannya jin Islam lah. Wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum, dan setiap daripada tahi binatang akan menjadi alaf. Alaf ni makanan bagi binatang daripada jin. Jadi jin pun dia ada binatang peliharaan. Jadi tahi-tahi binatang kita dia menjadi makanan kepada binatang-binatang jin. Nabi sebut la tastanju bihima, jangan kamu istinja dengan keduanya. Fa innaha ta'amu ikhwanikum, kerana itu ialah makanan saudara kamu. Dalam hadis lain disebut la tastanju birrauthi walal bil'idham, jangan istinja dengan rauth. Rauth ini tahi tahi kering, dan juga izam, tulang. Fa innahu zadu ikhwanukum minal jin, itu menjadi makanan saudara kamu daripada jin. Okey. Wa yahrumul istinja'u bikulli muhtaramin, dan juga haram istinja dengan setiap benda yang muhtaram, benda yang dihormati. Ka juz'i hayawanin muttasilin bihi, mana-mana juzuk haiwan yang bersambung dengannya. Kayadihi wa rijlihi, seperti tangan dan kaki. Kita tak ada alat istinja, kita pun ambil kambing, kata pinjang je ekor, pinjang kat kaki kambing, kita pun lesek dekat kambing tu. Tak, dia hidup lagi, tak boleh, haram. Itu menghina, dan juga itu kita nak aniaya dia. Wa minal adami min babil aula, daripada anak Adam lagilah aula, lagilah tak boleh. Pinjam tangan je sebab apa? Nak istinja dengan tangan orang. Tak boleh lah. Tak boleh kita istinja dengan juzuk mana-mana yang bersambung dengan haiwan. Okay. Li'annahu yatanafa ma'a takrih, itu menafikan kemuliaan manusia itu. Fa in kana juzul haiwan munfasilan anhu, jika juzuk haiwan tersebut bercerai, wa kana tahiran, dan adalah dia itu suci, ka sya'ri ma'kulil lahmi, seperti bulu bagi haiwan yang dimakan dagingnya, wajil dil maitatil madbugh, dan kulit bangkai yang telah disamak, maka hukumnya jaza, harus. Tapi kalau juzuk haiwan tersebut telah bercerai dah, dapat tak bercerai, dan benda itu suci, contoh dia kata sini sya'ri ma'kulil lahmi, bulu bagi haiwan yang daging dia kita makan. Contoh berkambing, kambing kita potong bulu dia kan, bulu-bulu dia tu kita potong. Jadi kita pun buat kemas macam kulit ke apa, atau macam kita jadikan macam sekeping, maka kita guna untuk istinja, itu tak ada masalah. Ataupun kulit jildil maitah, kulit bangkai yang kita telah samak, kita guna untuk istinja, itu juga harus. Adabul istinja wa qada'il hajah, adab istinja dan adab qada hajah. Okey, istinja, apa beza istinja dan qada hajah? Istinja itu proses menyucikan najis yang keluar. Qada'ul hajah tu proses buang najis tu. Beza tu. Buang najis tu panggil qada hajat. Istinja tu kita bersihkan dia. Hunaka adabun yutlabu minal muslimi an yura'iyaha indal qiyami biqada'i hajatih. Dituntut, adab-adab yang dituntut daripada orang Islam supaya meraihkannya ketika melakukan qada' hajat dan juga ketika istinja. Apa dia? Pertama, ma yata'allaqu bil makan, perkara yang berkaitan dengan tempat itu. Allazi yaqdi fihi hajatahu, yang seorang itu menunaikan hajat. Fa innahu yajtanibu tabawula, hendaklah seorang itu yajtanibu menjauhi daripada membuang air kencing lah ni. Tabawu ni maknanya kencing, wa taghawut ni buang air besar, berak. Tak apa sebut tak kasar lah, maklum lah tu buang air kencing dan berak itu di mana tak sepatutnya. Tariqin nas, fi tariqin nas, tempat jalan manusia. Awil makan alladhi yajlisuna fi, atau tempat orang duduk, orang santai, orang duduk berehat situ. Kenapa? Kerana itu menyakitkan mereka. Nabi sebut dalam hadis kata, ittaqu al-la'anain, jauhi kamu daripada dua laknat. Apa dia al-la'ana ni? Apa dia dua laknat tu Rasulullah? Alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, orang yang yatakhalla, buang air, buang najis pada jalan orang lalu ataupun
pada tempat teduhan, orang berteduh, orang berehat, orang duduk. Itu menyebabkan orang laknat dia. Siapa yang kurang hajar buang air kat sini ni? Menyebabkan orang laknat lah. Yang seterusnya, thaqbun fil ard. Fi thaqbin fil ard. Atau lubang pada jidar. Jidar tu tembok-tembok, dinding-dinding. Jangan kecil lah tu. Kita pancar dalam lubang. Saja kita nampak lubang sana, kita pun aim situ, kita setir situ. Apa tak? Ataupun dinding, kita nampak lubang, kita pun kencing dalam lubang tu. Itu jangan. Kenapa? Lima qad qad yantuju menghasilkan qad yantuju anhu min adza, menghasilkan daripadanya daripada penyakit-penyakit, menyebabkan ada menyebabkan kita mencederakan dan juga membawa kepada penyakit. Contohnya apa? Dia kata faqad yakunu fihi hayawanun dharrun. Kerana boleh jadi dalam lubang tu ada haiwan yang memudaratkan, yang berbisa, ka'aqrabin, seperti kalajengking, au hayatin, ataupun ular. Fayakhruju, dia akan keluar alaihi wa yu'zi. Bila binatang tu orang kacau tempat dia, jadi dia keluar pun dia patuk. Dia pun patuk, dia pun kena, jadi selamatlah kena benda itu. Maka tak ada apa-apa lah. Jadi menyebabkan menyakitkan. Wa qad yakunu fiha hayawanun dha'ifun fayata'adza. Boleh jadi dalam lubang tu ada haiwan yang jenis dhaif, yang lemah, haiwan ke binatang yang tak menyakitkan, tapi kesianlah dia akan yata'adza, dia akan mendapat penyakit dengan sebab kita sedang buang air tu menyusahkan dia. Sebagian ulama kata boleh jadi juga lubang-lubang ni tempat tinggal jin. Nampak tak? Tempat tinggal jin. Jadi dia tengah elok-elok berkelah, dalam situ kita pun menghujani dia dengan air kencing. Jadi basah, banjir dia, kesian dia. Kena kepada anak-anak dia ke apa. Itu yang kadang-kadang kena kacau. Jadi bekak lah kemaluan tu. Okey. Yang seterusnya ialah kita buang air tahta syajaril musmirah. Di bawah pohon yang berbuah. Jangan buang najis di bawah pohon yang berbuah. Kenapa? Thiyanatan lithimar. Kerana nak menjaga buah. Kalau buah jatuh atas tahi kita. Jadi buah tu kotor lah. Menjaga bagi buah an talwith, daripada kena tercemar. Inda wuku'ihi, ketika jatuhnya. Sawa'un kana ma'kulan, sama ada buah tersebut yang jenis dimakan, au muntafa'an bihi, ataupun kita dapat manfaat dengannya. Bukan kita nak makan tapi kita guna buah itu. Li'alla ta'afahu an-nafsu, supaya tidak menjadi jijik oleh jiwa. Orang tengok jijik, orang tak ambil lah. Jadi janganlah kita ta'afahu an-nafsu, supaya tidak membilang jijik, membilang keji. Ni jatuh buah atas tahi manusia ni, orang akan jadi orang tak ambil, akan jadi tak sedap tengok. Yang seterusnya ma'ir rakid. Buang air dalam air yang tak bergerak, air tenang, air yang berkumpul. Kenapa? Lima yang tujuh, kena barang yang akan lahir min taqazzuzin nafsi minhu, menyebabkan taqazzuz makna rasa jijik atau rasa jelek jiwa daripadanya. Kita rasa kita tengok kotor lah. Contoh dalam lopak-lopak air yang kecil lah, yang sedikit, air tak mengalir, lopak-lopak air tu orang kencing situ. In kana kathiran la tughayyiruhu an-najasatu. Walaupun dia itu banyak, yang tidak merubahkannya oleh najis. Kalau katalah tempat itu air yang bertakur banyak, contohnya kolam mandi ataupun kolam di rumah kita buat besar. Kathir maknanya lebih dua kolam lah. Kita kencing. Kencing itu menyebabkan taqazzuzin nafsi. Hati jiwa ni nampak jelek, nampak macam kotor. Apa ni? Air dalam yang ni orang nak guna banyak, nak mandi tu, dia kencing. Jadi benda itu tidak adab-adab je lah. Walaupun kalau air itu tidak berubah, masih air mutlak boleh guna. Tapi jiwa kita tak sedap. Dan membawa kepada min idha'atihi in kanatin najasatu tughayyiruhu. Dan membawa kepada idha'atihi. Jadi membazir air. Jika najis itu boleh merubahkan air. Air sikit, najis masuk pula banyak, air boleh berubah. Ataupun najis masuk sikit tapi air kurang 2 kolah, menyebabkan
apa nama ni, jadi mutanajis. Kita tak boleh guna air tersebut. Au kana duna qullatain, atau kurang 2 qalah. Okey. Jadi di sini berdasarkan hadis Nabi, annahu naha an yubala fil ma'ir raqid. Nabi larang orang itu mengalir. Wat taghawutu akbahu. Selesai situlah. Ini hadisnya situ je. Wat taghawutu, dan berak itu lebih keji lah. Wa aula bin nahi, dan lebih layak lah dilarang. Kalau kencing pun Nabi larang, maksudnya berak lagi lah. Wan nahyu lil karahah. Larangan itu menunjukkan kemakruhan. Dan namun Imam Nawawi mengatakan itu hukum haram juga. Okay. Yang kedua, tadi berkaitan dengan tempat buang air. Yang kedua, ma yata'allaqu bidukhul ila qada'il hajati, yang berkait dengan masuk ke tempat qada' hajat, wal khuruj, dan keluar daripadanya. Fayustahabbu lil qadil hajat, disunatkan bagi orang yang menunaikan hajat, an yuqaddima rijlahul yusra, dia mendahulukan kaki kirinya inda dukhul, ketika masuk, wa yumnahu inda khuruj, dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar, li'annahu al-yaqu bi amakinil qadari wan najisi, kerana itulah yang lebih layak dengan tempat-tempat yang keji dan tempat-tempat najis. Wala yahmilu dzikrallahi ta'ala wa mithluhu kullu ismin mu'azzamin, dan jangan dia bawa sekali zikir-zikir Allah, benda-benda yang ada tulisan Allah, dan seumpamanya nama-nama yang diagungkan, nama-nama Allah, nama-nama Nabi, jangan bawa masuk dalam tandas. Kama yustahabbu lahu an yaqula al-adhkara wal ad'iyata allati thabatat an Rasulillah, sebagaimana disunatkan dia itu sebut zikir-zikir dan doa yang sabit daripada Nabi, qabla dukhulil khala' wa ba'dal khuruj. Kita baca doa ni, doa masuk doa keluar ni mana? Ketika sebelum melangkah masuk. Ketika sebelum melangkah masuk. Sebelum makna di luar pintu lagi lah. Di dekat pintu tu. Dekat pintu lah kita baca doa untuk masuk. Dan doa keluar tu setelah keluar daripada kawasan tempat kita buang air tersebut. Jelas ini jelas ni. Maknanya kalau katakanlah pintunya di sini kan. Pintunya di sini, maka kita baca di sini sebelum masuk, dan keluar, bila dah keluar bacalah di sini itu jangan baca kat dalam jangan baca kat dalam. Fayaqulu qabla dukhul, sebelum masuk, qabla dukhul, sebelum masuk, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dengan nama Allah aku berlindung dengan engkau daripada al-khubuth. Apa itu khubuth? Iaitu syaitan jantan, wal khaba'ith, syaitan betina. Wa ba'dal khuruj yaqul, setelah daripada keluar, doa yang disunatkan baca ialah ghufranak, aku memohon ampun kepada engkau ya Allah. Alhamdulillahilladzi adhhaba anni, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku al-adza, penyakit-penyakit, wa afani, dan mengafiatkan diriku. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu, segala puji bagi Allah yang merasakan kepadaku kelazatannya. Lazat, dapat buang air ni lazat. Ada orang sakit tak boleh buang air, susah dia tu. Wa abqa fiyya quwwatah, dan mengekalkan pada diri aku kekuatannya. Wa dafa'anni adzahu, dan dia menghilangkan daripada aku kesakitannya. Yang ketiga, ma yata'allaqu bil jihah, perkara yang berkaitan dengan jihah, arah mana kita nak buang air. Yahrumu ala qadil hajati an yastaqbila qiblata aw yastadbiraha, haram di atas orang yang qada hajat dia menghadap kiblat atau membelakangkannya. Haram itu bila in kana fil fada'i wala satira murtafi'in, wala satira wala satira murtafi'a, sifat ni jadi wala satira murtafa'a, atau kita kata itulah wala satira murtafa'a, patutnya dikata murtafa'an. Wala satira, tidak ada, boleh kat kata wala satirun maujud, kalau kita nak tak beramal pun tak apa sini. Wala satirun murtafi'un, dan tidak ada dinding satir, penghalang yang tinggi, yasturu auratahu, yang dapat menutup auratnya, hala qada'i hajatihi, ketika dia qada hajat, hajat. Jadi
Nampak sini ya? Mana tadi? Haram bagi orang yang menunaikan hajat. Hajat ni maknanya qada hajat. Dia menghadap kiblat atau belakangnya. Haram tu bila? Bukan kalau tandas tak apa. Tempat yang dibuat untuk buang najis itu tak ada masalah. Menghadap kiblat apa? Ni kalau fil fadha, di kawasan lapang. Dan dia tidak ada yang melindungkannya yang tinggi yang dapat menutup aurat ketika qada hajat. Wa kadzalika in kana fi bina'in ghairi mu'addin li qada'il hajat. Begitulah juga hukum kalau dia buang najis di dalam binaan yang tidak disediakan untuk qada hajat. Kawasan yang bukan disediakan untuk qada hajat. Itu sama. Kena jaga jangan menghadap kiblat atau membelakangkan. Walam tatahaqqaq syurutus satir mazkur, dan tidak ada syarat pelindung yang telah sebut. Tak ada pelindung yang dapat menutup auratnya. Okey. Wa yushtaratu alla yab'uda anhu, dan disyaratkan kalau orang itu nak buang air, janganlah dia langsung tak ada apa-apa berselindung. Kena duduk di belakang benda yang dapat dia gunakan sebagai pelindung. Syaratnya pelindung dengan orang itu. Contohnya orang tu buang air sini kan, ada ni. Ni pelindung, satir dia ni. Satir. Alla yabuda anhu as-satiru, jangan jauhlah pelindung itu. Alla yab'uda anhu as-satiru akthara min salasati adru'in bidhra'il adami. Jangan lebih daripada tiga hasta. Ni. Jangan lebih 3 hasta. Makna kurang, mesti kurang. Dekatlah, sebab kalau 3 hasta daripada kita buang air, orang tak panggil pelindung lah tu. Yang melindung ni dekat dengan kita. Kalau dah jauh, kita jauh 5 meter depan kita pelindung. Nak lindung apa? Nak lindung tujuan supaya orang tak nampak aurat kita. Bidhira'il adami, dengan hasta anak Adam ni hasta Ni hasta, hujung jari sehingga siku. Ai ma yusawi 150 100 berapa? 150 cm takriban. Simin ni sentimeter lah. 150 cm. Fa in kana al-bina'u mu'addan li qada'il hajah. Kalau tempat itu dibuat untuk tunai hajat, iaitu tandas yang dibuat khusus untuk qada hajat ini, jazal istiqbalu wal istidbar. Boleh menghadap, boleh membelakangkan kiblat. Tak ada masalah hukumnya. Cuma yang aulanya kalau seboleh-bolehnya kita ubahlah dan cubalah supaya tidak menghadap, tapi dari segi hukumnya tidak jadi makruh dah. Warawal Bukhari wa Muslimin an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumul ghaita, bila kamu datang ke tempat ruha, jangan membelakangnya bi baulin, dengan kencing dan juga ghaid. Lakin syarraku wa gharabu, tapi menghadaplah ke timur ataupun ke barat. Itu kerana apa? Kerana arah kedudukan pada tempat Nabi di Jaziratul Arab ini, di timur dan juga di barat itu lawan bagi kiblat. Jadi di sana timur dan barat lah. Kalau kita ni, kalau barat itu kiblat, maka utara dan juga selatan. Okey. Itu diterangkan kenapa dikhususkan pengharaman itu dengan tanah yang lapang. Yang keempat, ma yata'allaqu bihali qadil hajat. Perkara adat-adat yang berkait dengan keadaan orang yang menunaikan tunai hajat tu, yang buang air tu. Ayya'tamida ala yasari. Adabnya, sunatnya orang itu bergagah di atas kaki kiri. Wa yansibu yumnah. Kaki kiri itu digagahkan, diberatkan dan diangkat kaki kanan. Ni mungkin saya akan share lah beberapa video nanti, contoh bagaimana kedudukan masa buang air tu. Masa buang air, kaki kiri tu kita rendahkan dan kita angkat kaki kanan. Supaya apa? Supaya saluran najis itu senang keluar najis. Wala yanzuru ila sama', dan janganlah orang itu masa buang air tengok ke langit, angkat kepala tengok langit. Wala ila farjihi, jangan tengok farah, tengok kemaluan dia. Tak. Wala ila ma yakhruju minhu, dan jangan tengok apa yang keluar daripada farah. Tengok sikit ke banyak. Nampak? Warna apa hari ni? Kenapa? Li'annahu la yaliqu bihalihi. Itu tidak sesuai dengan keadaan dia. Wa yukrahu liqadil hajah al-kalamu wa ghairuhu athna'a qada'iha. Makruh bagi orang yang menunaikan hajat, orang buang air itu bercakap, dan selain pada bercakap lah, main handset, main game, jawab WhatsApp, ketika buang najis
ketika dalam tu makruh. Selesaikan urusan kita cepat-cepat, sambunglah di luar sana. Okey. Nabi SAW, ni cerita daripada Abdullah bin Umar, anna rajulan marra wa Rasulullah yabul. Seorang lelaki berjalan lalu dalam keadaan Rasulullah sedang buang air. Dekat ujung kawasan tu Rasulullah buang air. Fasallama alaih. Lelaki tadi beri salam. Falam yarudda alaih. Tapi Nabi tak balas salam. Nabi tak balas salam. Sebab apa? Sebab dia tengah buang air. Wa yuqasu alal kalam, dikiaskan di atas bercakap itu ghairuhu, selainnya kal akli, seperti makan minum, wal abah. Abah ni bermain-main, tangan dia main dengan macam-macam lah, apa air ke, kalau tanah itu dia main dengan anak batu, dengan pasir. Itu benda yang adabnya jangan kita buat macam tu lah. Tengah-tengah buang air makan, tak? Makan McD ke apa ke. Itu semua perkara yang tidak disuruh ataupun daripada perkara yang kita hendaklah tinggalkan daripada adab-adab buang air. Okey. Yang kelima ialah istinja' bil yasar. Istinja' dengan tangan kiri. Yasta'milul qadil hajah. Hendaklah menggunakan orang yang buang najis tadi, shimalahu, tangan kirinya, litanzifil mahal, untuk dia bersihkan tempat najis, bil ma', dengan air, au bil hajar, atau dengan batu wa nahwi, li'annaha al-yaqu bidzalik, kerana anggota tangan kiri ni lebih layak lah. Wa yukrahu an yasta'mila yadahul yumna, makruh orang itu menggunakan tangannya yang kanan. Kama yukrahu, sebagaimana makruh lahu ay ya mussa biha dzakarah, makruh dia gunakan tangan kanan untuk menyentuh zakarnya. Wa in ihtaja ila an yumsika dzakara, kalau dia berhajat untuk dia memegang zakar, liunazzifahu bil hajar, untuk dia basuh, untuk dia bersihkan dengan batu, wa nahwihi minal jamidat, dan seumpamanya, amsaka al jamidah biyadihil yumna, maka dia peganglah benda jamid itu dengan tangan kanan, duna an yuharikaha, tanpa dia gerakkan, wa amsaka dzakara, dan dia peganglah zakat dengan tangan kirinya, wa harrakaha, dan dia gerakkan, liyunazzifa al-mahal, supaya dia bersihkan tempat. Ini perlu kepada saya. Cara macam ni lah, cara ni. Katakanlah zakar dia macam ni kan. Contohlah ni. Ini batu. Maka caranya, batu tu pegang tangan kanan, zakar dia macam tangan kiri pegang zakar, dan dia gerakkan zakar tu. Jadi teknikal lah. Yang seterusnya, at-taharatu minal hadath, suci daripada hadas. Sikit lagi ya. Makna hadas tu apa? Sekarang ni dua perkara. Taharah tu sama ada menghilangkan najis atau menghilangkan hadas, mengangkat hadas. Apa maksud hadas? Wa ma'nal hadath lughatan asy-syai'ul hadith, iaitu perkara yang baharu. Makna hadas ni benda barulah. Sebelum ni tak ada, lepas tu ada. Wa syar'an, pada syarak, huwa amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i yamna'u min sihhati salati wa ma fi hukmiha. Perkara i'tibari, amrun i'tibari. Amrun i'tibari ni makna perkara yang kita i'tibarkan sahaja. Dia bukan benda yang ada sungguh, benda yang kita andaikan dan kita kira-kirakan. Kita kira-kirakan dan andaikan. Hadas ni apa? Hadas tu kita, contoh-contohlah, kita ambil air semayang, lepas tu kita keluar angin, maka berlaku hadas. Hadas tu apa? Bukan angin tu bukan hadas. Hadas itu perkara i'tibari, yang mana bila kita melakukan sesuatu yang menyebabkan batalnya wuduk, maka kita berhadas. Tak? Contoh kita setuh perempuan. Setuh perempuan bukan hadas. Itu perbuatan. Hadas tu perkara i'tibari yang kita andai dan anggarkan sahaja, yang ada pada anggota yang menghalang daripada sahnya solat, dan perkara yang seperti hukum solat, tawaf, menanggung mushaf. Haitsu la murakhisa, sekira-kira tidak ada perkara yang merukhsahkan. Oh, ada juga kita boleh solat tapi ada hadas. Itu kalau ada rukhsah. Contohnya orang yang sentiasa orang salisul baul, najis dia keluar seumpama, tu boleh semayang, najis dia tetap berlaku, dia ambil wuduk boleh semayang. Wuduk pun hanya untuk mengharuskan semayang saja, dia tidak akan dapat mengangkat hadas. Macam mana hadas terangkat? Najis dia sentiasa keluar. Dah solat boleh buat? Solat boleh buat kerana rukhsah. Itu ada murakhis, ada benda yang mengharuskan dan memberi keringanan. Jadi
Hadas itu perkara i'tibari yang ada pada anggota. Seakan-akan bila kita dah jatuh taharah kita, dah hilang taharah, kita berhadas, seakan-akan pada anggota wuduk ni ataupun pada kalau hadas besar pada badan kita ni ada, kita kata macam ada kotoran yang tidak nampak. Ada kelam, ada kekelaman, kegelapan. Ada kekelaman dan kegelapan pada tangan kita, pada badan kita. Dengan kita berwuduk balik, kita mandi balik, akan terangkatlah kekelaman itu, akan hilanglah gelap itu. Wa yutlaqul hadatsu aidan ala nawaqidil wudu'i. Disebutkan juga hadas itu di atas nawaqidil wudu'. Kadang-kadang pada bahasa digunakanlah juga sebagai jalan majas, iaitu kita sebut hadas tapi merujuk kepada nawaqidil wudu', perkara yang membatalkan wuduk. Tapi hadas tu sebenarnya bukan perkara tu, cuma kita panggillah juga atas jalan tajawuzan, iaitu secara majas. Allati sanatahaddatsu anha, kita akan bincangkan fima ba'du, selepas pada ini. Wa ala mujibatil ghusli, dan perkara yang mewajibkan mandi wajib, dipanggilkan hadas secara sebagai itlaq secara majas. Okey, aqsamul hadas. Yang qasimu ila qismain, hadatsin asghari. Asghara lah. Hadatsin akbara. Ni mamnu'nya sarfi ya. Hadatsin asghara dan juga hadatsin akbara. Ni jadi badal sini ya. Al-hadatsul asghar, hadas yang kecil. Apa dia? Huwa amrun i'tibariyun yaqumu bi'adha'il insan al-arba'ah. Iaitu perkara amrun i'tibari yang kita i'tibar dan andaikan berada pada anggota manusia yang 4. Mana anggota yang kita basuh tu, yang kita sapu, iaitu muka, 2 tangan, kepala dan juga 2 kaki. Bila kita berhadas kecil, seakan-akan ada kegelapan, ada kehitaman, gelap hadas itu. Dengan itu bila kita berwuduk akan hilang balik benda itu. Fayamna'u min sihhatis salah wa nahwiha, akan menghalang daripada sah sembahyang. Wa yartafi'u hadzal hadatsu bil wudu', akan terangkat hadas ini dengan cara wuduk. Fayusbihul insanu musta'iddan lis-salah, maka jadilah seorang itu bersiap sedia untuk sembahyang. Yang kedua, al-hadatsul akbar, hadas besar, wa huwa amrun i'tibari yaqumu bil jismi kullihi, perkara i'tibari yang ada pada diri keseluruhannya. Hadas besar ni satu badan ni. Fayamna'u min sihhatis salah wa ma fi hukmiha, itu menghalang daripada sah sembahyang dan seumpamanya. Bila kita berhadas besar, seakan ada kelam, ada gelap pada tubuh badan kita ni. Wa yartafi'u hadzal hadatsu bil ghusli, akan terangkat hadas ini dengan mandi. Fayusbihul insan, jadilah manusia itu ahlan lima kana mamnu'an lahu, dia itu layak, dia boleh untuk melakukan apa yang sebelum ini dia terhalang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.